Baik, Assalamualaikum, selamat pagi kepada pelajar-pelajar kelas 2 DMB. Hari ini adalah Google Classroom minggu yang ke-6. Minggu yang ke-6. Jadi kuliah kita pada hari ini bermula pada pukul 8 hingga pukul 10 pagi lah, 2 jam bagi DMB 3113 Metal Fabrication Process. Baik, pada minggu lepas saya dah maklum kita akan menyambung kuliah berkaitan dengan kos dan bajet, kos dan bajet. Jadi dalam satu projek, kos ataupun kita punya kapasiti untuk melaksanakan projek itu adalah penting. Jadi kos dan bajet ni lebih kurang anggaran lah. Jadi kita pergi satu persatu. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh terus gunakan talian terus pada saya lah, WhatsApp pada saya. Saya akan balas balik lah jawapan jika ada sebarang pertanyaan. Jadi kuliah ni saya nak kamu ikutilah supaya kamu faham berkaitan dengan isi kandungan kos dan bajet. Sebab dalam kos dan bajet ni kamu akan bincangkan dalam projek tahun akhir kamu. Jadi sedikit sebanyak dia akan membantu kamu. Baik, di antara perkara yang dibincangkan dalam kompetisi ni yang melibatkan kos dan bajet, ia merupakan berkaitan dengan jadual, bajet untuk projek dan risiko. Jadi pelaksanaan anggaran yang baik, kawalan kos, perancangan, prinsip-prinsip jadual yang membolehkan pembangunan projek itu dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi seterusnya kamu akan bincang berkaitan dengan pemecahan kerja, macam mana struktur atau kos bajet tu nak dibuat, jadual, analisis ramalan dan laporan, bagi menyokong laporan projek kamu tadi, dan untuk mencapai objektif kos projek. Jadi untuk mencapai kos projek ni, dia perlu ada jadual ataupun sasaran kawalan kos. Jadi itu amat penting lah, amat penting untuk kamu mengetahui memulakan satu projek, apa dia kos ataupun perbelanjaan yang diperlukan. Baik, pertamanya kita bincang pasal senarai kuantiti, bill of quantity atau BQ. Ada yang gunakan BQ tu namanya bill quantity, ataupun senarai kuantiti. Okey, senarai kuantiti ni apa dia? Ia merupakan senarai bahan yang dihasilkan oleh juruukur bahan melalui pengukuran yang dibuat di atas lukisan yang disediakan oleh arkitek atau juruterawam. Okey, bill of quantity biasanya disediakan oleh jurutera lah, juruukur bahan. Juruukur bahan ni penting dalam satu projek. Dia akan menentukan apa dia bahan dan apa dia kos dia. Senarai kuantiti atau BQ ini mengandungi beberapa perkara penerangan seperti kerja awal, spesifikasi, wang kos, wang peruntukan, wang luar jangka dan lain-lain. Senarai kuantiti yang disediakan oleh juruukur bahan ataupun quantity survey dalam bahasa Inggeris QS adalah bersandarkan kepada SMM ataupun Malaysian Standard Method Measurement of Building Works keluaran Pertubuhan Juruukur Malaysia ISM. Itu bagi kerja bangunan lah yang berasaskan kepada kerja-kerja sivil, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri CIDB untuk kerja sivil. Apa tujuan di senarai kuantiti ni? Dia berfungsi sebagai dokumen tender, berfungsi sebagai dokumen kontrak, maknanya dia juga adalah dalam tender, dia tidak berada dalam kontrak, menjadi asas penyediaan perlakuan interim. Ini peringkat awal lah. Menjadi asas penilaian kerja perubahan BO, membantu pengurusan kerja kontraktor, menjadi asas maklum balas kepada kontraktor, menjadi punca data kos kepada juruukur bahan. Jadi fungsinya ada banyak lah. Kuantiti ni dia akan bantu tender, bantu kontrak, bantu pelaksanaan kerja kontrak, maklum balas daripada kontrak, segala-galanya. Okey, apa dia ditafsirkan sebagai senarai kuantiti? Dengan mentafsir senarai kuantiti akan dapat membantu menyelesaikan perkara berikut. Satu, memahami bagaimana kuantiti ditentukan dan diberkasikan pada senarai kuantiti. Membuat anggaran kos pembinaan bagi membekalkan maklumat yang lebih baik dalam perundingan kontrak dan tender.
Ketiga, meningkatkan kefahaman bagi penyediaan senarai yang dianggarkan. Okey. Ini satu contoh jadual di bawah ni menunjukkan contoh senarai kuantiti ya. Okey, pertama, bilangan. Ini biasalah dalam jadual kamu boleh bina jadual ni gunakan Excel program Excel, ataupun kamu boleh guna program biasalah program jadual biasa. Okey, bilangan. Okey, contoh bagi projek ni dia menggunakan simen satu beg yang bernilai beratnya 50 kilo. Okey, unit dia ada beg, nos lah biasanya kan. Unit kuantiti 500. Maknanya bagi projek ni dia memerlukan 500 beg 50 kilo simen. Kadar RM1 berapa? Jadi kamu masukkan jumlah di sini. 16 kalilah dengan 500 ni. Jadi di situ ditunjukkan berapa jumlah dia. Jadi ini satu contoh lah, satu contoh bagaimana kamu buat bill of quantity. Bill BQ ni, BQ. Ada ketikanya dia sebut juga bill of material. Jadi dalam bill of material ni ada benda ni lah. Okey, jadi misal kata kamu buat satu projek, kamu nak bina tangga contoh. Tangga kamu perlukan contoh kamu perlukan pipe yang saiz 2 inci 2 batang. Jadi kamu tulislah sini butiran dia black pipe, contohlah butiran black pipe, unit dia dalam bentuk berapa kaki. Contoh kamu perlukan 60 kaki. Jadi berapa kuantiti, berapa kadar dia. Jadi masukkan. Dan akhirnya ada jumlah di bawah. Jadi dalam projek kamu boleh nyatakan kamu punya jumlah bahan di sini. Contoh senarai kuantiti bahan. Ini kita baru membincangkan tentang bahan saja. Bahan yang diperlukan untuk projek kamu. Jadi apabila kamu jumpa saya nanti, sebelum kamu jumpa saya nanti, saya nak kamu senaraikan kuantiti atau bill of quantity bagi kamu punya projek. Itu satu tugasan bagi kamu lah. Selepas dari kuliah ni, saya nak kamu sediakan satu senarai kuantiti bahan bersama harga. Dalam bentuk jadual sama ganda, kamu gunakan jadual biasa ni ataupun kamu boleh gunakan Excel. Okey. Bila kita katakan pemecahan kos, macam mana cost breakdown pemecahan kos ni adalah proses sistematik mengenal pasti setiap elemen yang terdiri daripada jumlah keseluruhan kos barangan, perkhidmatan atau package, dan menetapkan nilai kos untuk setiap elemen yang telah dikenal pasti, atau nilai elemen bagi setiap satunya dinyatakan sebagai peratusan bagi kos keseluruhan. Okey. Pemecahan kos merupakan satu analisis bagi setiap langkah projek pembinaan. Ia menentukan berapa banyak wang dibelanjakan di mana serta menjadi faktor utama dalam pembinaan. Baik, macam mana dikatakan pemecahan kos dia? Okey, saya ambil contoh begini. Kalau kamu lihat, keseluruhan projek ini katakanlah RM20,000. Dan di totalkan ni RM20,000. Okey. RM20,000. Simen saja dah melibatkan hampir RM10,000. Maknanya simen tu merangkumi berapa peratus? Kalau kita lihat sini, maknanya simen itu merangkumi 50% daripada keseluruhan kos projek. Itu yang dinamakan pemecahan kos. Maknanya pemecahan kos ni kita boleh tahu mana yang paling lebih penting. Maknanya kita boleh fokus, kita boleh pastikan benda tu capai kita punya sasaran. Itu tujuan pemecahan kos tadi. Cost breakdown. Itu amat penting lah. Contohlah, kamu buat tangga tadi. Perkara utama adalah kamu punya pipe. Itu nilai dia tinggi, kos yang paling tinggi. Contohnya, kos kamu tadi 250. Pipe saja yang kamu beli hampir 200. Maknanya kos kamu lebih kurang 75% pada pipe tadi. Yang lain barulah elektron, perkara lain, kos lain lah, kos bahan yang lain. Contoh. Jadi pemecahan kos ni amat penting. Okey. Macam mana kita nak tentukan pemecahan kos tadi? Jadi saya dah bincangkan tadi, nak tentukan ialah kamu boleh buat dalam bentuk peratusan. Jadi tujuannya kamu boleh masukkan, nanti kamu tahu. Okey, kalau saya tanya soalan ni kamu dah buat, okey, dari segi peratus, kos mana yang paling banyak sekali kamu gunakan? Kamu boleh nyatakan. Okey, kalau kamu nak tambah jumlah sini, kamu boleh buat sedikit ulasan di sini. Jadi kamu kena faham lah. Jadi saya tak terang. Saya terangkan ini terlampau panjang. Jadi saya terangkan melalui jadual ni. Apa yang dinamakan pemecahan kos. Saya harap kamu faham. Kalau kamu tak faham, kamu boleh terus direct pada saya. Okey. Okey, kita tengok. Contohnya.
Peringkat pertama, dapatkan sasaran kos bangunan menggunakan kaedah keluasan lantai kasar KLK, di mana keluasan lantai akan didarab dengan harga per RM2 RM ikut jenis bangunan yang bakal didirikan. Itu daripada JKR lah. Jadi pemecahan kos ni dia kata tadi harga pun ialah 1,500. Jadi sasaran kos ia 750 dikali dengan square feet. Itu dikatakan peringkat pertama. Jadi cara kita nak buat macam mana kita punya kos. Jadi kita buat dalam bentuk peratus. Jadi kita tahu keseluruhan. Ini kiraan bagi luas lantai bagi sebuah bangunan. Jadi dalam bentuk kiraan untuk bahan kamu nanti, saya harap kamu masukkan dulu, bina dulu jadual contoh senarai kuantiti ni, BQ ni. Okey, yang itu kita tengok. Okey. Jadi bila kita tengok nampak dia kata dia struktur peratus dia di sini. Kos berapa peratus? 20, 40, 60. Jadi jumlah kos bangunan 750,000. Jadi ini kos KLK ni kos yang dikira bagi satu unit. Satu unit kos per unit. So maknanya peratus yang paling besar di mana? Peratus paling besar di mana? Contohnya kalau kamu tengok di sini, peratus yang paling besar adalah struktur asas tanah. Nampak? Dia menyebabkan 300,000 daripada 750,000. Berapa peratus dia? Dia 40%. Jadi maknanya dalam proses tu nanti kamu boleh buat satu lagi jadual yang lain, yang mana kamu boleh pecahkan yang mana yang dahulu. Jadi ini kita namakan pemecahan kos. Jadi dua perkara lah yang kamu belajar hari ni ialah pertama sekali kamu bina satu jadual contoh senarai kuantiti atau BQ, dan kemudian kamu masukkan pula struktur pecahan peratusan elemen tadi. Bahan kamu peratus dia berapa jumlah dia semua, jumlah total semua tadi, masukkan peratus berapa persen. Okey, itu berkaitan dengan niar lah, berkaitan dengan kos dan bajet. Itu peringkat awal projek kamu. Okey, dalam projek juga kamu perlu ada anggaran sumber, estimate of resource. Kamu kena kapasiti yang terlibat, aktiviti yang terlibat lah. Aktiviti terlibat maknanya apa dia kerja yang kamu nak lakukan, maknanya urutan kerja kamu. Urutan berkenaan itu dia mesti ada satu jadual lah, ataupun kita panggil jadual sasaran tahap sumber. Dia merupakan alat penting dalam kita membuat kawalan kos bagi menentukan penggunaan sumber jadual sasaran ini. Jadi langkah menyediakan ni adalah penting. Jadi kalau kamu lihat, saya tunjukkan jadual yang ketiga. Jadual yang ketiga ni menunjukkan struktur pecahan kerja lah. Jadi anda mungkin ada idea yang lebih banyak. So kalau kita katakan bina cartagan proses, daripada cartagan proses tu kamu boleh buat satu aktiviti beginilah. Contoh 2.1 work breakdown structure. Kita akan bincang struktur pemecahan kerja tu. Aktiviti dia apa? Ikat bata. Kemahiran apa dia? Nama personal yang buat. Tahap kemahiran dia mahir. Kemudian apa yang dia perlu buat? Hari kerja dia berapa hari? Tarikh mula berapa? Tarikh siap berapa? Kos dia berapa? Gaji dia lah. Ini kita boleh tengok. Jadi ini pemecahan struktur pemecahan kerja. Contoh ada banyak work breakdown structure, struktur pemecahan kerja. Jadi daripada tadi kos tadi, kos, kemudian kamu ada buat yang kita bincangkan sebelum berkaitan dengan pemecahan kos. Kos tadi kita dah buat kos berapa yang diperlukan, kita buat pemecahan kos untuk kita tengok kepentingan yang mana satu, value dia. Kemudian bila kita buat anggaran sumber, kamu tengok pula jadual ni. Jadual ni menunjukkan rujukan. Kalau kita namakan catagan, ini bukan catagan, ini jadual. Kamu jangan tersilap, yang dikatakan carta dengan jadual beza. Jadual ni dia ada kotak pemecahan yang mana kita buat work breakdown structure, buat WBS. Okey. Jadi pentinglah untuk kamu tahu work breakdown structure. Apa dia catagan, apa dia work breakdown structure. Jadi tugasan kamu secara berkumpulan ni, saya nak kamu juga ada work breakdown structure dan juga jadual.
jadual catagan kamu. Jadual untuk estimate cost ni, estimate kerja ni, work breakdown structure. Dan ketiga keempatnya kamu kena ada catagan. Okey. Dalam projek juga sebenarnya dia ada aliran tunai, cash flow. Jadi cash flow ni penting untuk apa? Kadang-kadang bila kita contoh kita buat kerja, kita perlu ada modal, capital. Capital ni adalah modal. Jadi untuk kamu beli barang, kamu kadang-kadang perlu ada aliran tunai. Aliran tunai ni dia biasanya suatu syarikat tu dia dah tetapkan berapa aliran tunai yang perlu ada dalam satu-satu masa. Jadi aliran tunai ni untuk membeli pembelian yang kita perlukan dalam keadaan segera. Aliran tunai ni istilahnya segeralah, tapi dia perlu diaudit, diaudit dan perlu dijana dalam simpan kira lah. Jadi jangan kata aliran tunai ni akan menjawab penyelewengan. Itu jadi penting. Aliran tunai ni yang penting. Jadi aliran tunai ni dia boleh memudahkan kerja. Kadang-kadang kita boleh dapat, bila kita ada aliran tunai, kita boleh dapat harga yang lebih murah. Jadi kita boleh dapat harga yang lebih berkualiti. Itu ada beberapa kepentingan, beberapa kebaikan aliran tunai ni. Kita boleh kurangkan kos kita. Kita boleh beli secara perlahan atau kawalan. Kita boleh kawal kita punya kerja, barangan, ada aliran tunai. Tapi keburukannya, dia boleh menyebabkan penyelewengan lah. Dan kadang-kadang tanpa kawalan, kita akan buat pembaziran. Itu kita kenalkan. Jadi pentinglah. Okey, kalau kita bincang pula yang keempat ni pasal jadual sumber. Jadual sumber ni. Jadual sumber ni penting juga. Dan tadi kita bincang lah. Jadual sumber ni, jadual sumber kita ada bahan wak, kita ada guna semula. Guna semula. Jadi benda ni penting lah. Dengan duty. Okey, kalau jadual sumber ni kamu boleh tengoklah, ini jadual sumber ni sebenarnya dia catagan. Catagan. Jadi catagan yang hampir mirip kepada catagan di sini. Jadi kalau buruh tu kita boleh warnakan lah. Kata-kata buruh ni kita perlukan daripada Februari sampai Jun. Apa jenis buruh yang kita perlukan, mahir, tak mahir, apa dia pelatihan kita perlukan. Okey, jadi kita boleh nyatakan. Jadi jadual ini masih dalam bentuk jadual. Okey, ini pula contoh jadual masa. Jadual masa ni jadual yang penting juga dalam satu projek. Jadi kita katakan Januari tarikh lah 12, 14, 15, 16. Jadi sumber A berapa contoh 6. Itu masa 6 jam, 6 jam. Jadi jadual masa ni penting. Dia lebih detail lagi. Kalau company besar-besar, kamu boleh tengok jadual masa ni. Okey. Yang seterusnya kita lihat pada perubahan kos. Perubahan kos ni adalah perbezaan antara perbelanjaan sebenar yang ditanggung dan perbelanjaan standard yang dianggarkan pada permulaan tempoh. Macam ni kita nak buat kiraan, senang je. Okey, kita tengok perubahan kos. Kos sebenar adalah kos standard. Kos sebenar tu adalah kuantiti sebenar. Kita darab dengan harga sebenar. Kos standard apa dia? Kuantiti standard kita darab dengan harga standard. Okey, kita senang mudah kita macam ni. Kos sebenarnya apa yang kita beli barang dengan harga sebarang. Kalau standardnya berapa? Jadi kita tahu perubahan kos tu berapa kita nak plan. Okey, contoh begini. Kamu beli besi, kamu buat kos standard dikatakan kos standard contohnya satu besi saiz 2 inci, satu batang harganya RM15. Contoh satu batang RM15. Tapi kos sebenarnya kamu paksa beli dengan harga RM17 termasuk kos pengangkutan tadi. Jadi kos sebenar RM17 tolak dengan kos standard RM15, kamu terpaksa tambah berapa? RM2. Jadi berlaku perubahan kos, betul? Jadi perubahan kos ni dia sebenarnya dia akan menyebabkan kita punya perbelanjaan meningkat. Itu penting kenapa kita tahu. Jadi kalau misal kata kita beli sebenar dengan standard sama, tak berlakulah perubahan kos. Tapi perubahan kos ni berlaku apabila bahan yang kita beli tu melebihi daripada kos standard yang kita rancang, yang kita anggarkan peringkat awal. Itu yang kita namakan perubahan kos. Okey. Kemudian kita tengok juga yang earn value, plan value ni, kos sebenar. Itu kita akan bincang nanti dalam jadual lah.
Jadi saya akan saya rasa saya tamatkan di sini dulu. Jadi kita akan sambung mengenai dengan kawalan bajet pada kuliah kita yang seterusnya. Kita ada 2 jam lagi kuliah seterusnya. Jadi pada hari ini saya nak kamu sediakan 4 perkara lah. 4 perkara yang mana kamu boleh rujuk. Kamu boleh rujuk daripada sumber-sumber lain. Jadi apa yang saya nak kamu buat, mengikut kumpulan kamulah yang sudah kita tetapkan sebelum ni. Kamu satu kumpulan tu dengan satu projek mesti ada satu senarai kuantiti ataupun BQ. Faham BQ, senarai kuantiti atau BQ. Yang keduanya, kamu kena sediakan jadual pemecahan kos. Saya nak tengok yang mana peratusan paling tinggi sekali pun, sama ada bahan ke, bahan luar ke, apa bahan yang ni, peratusan dia. Maknanya paling mudah lah kamu tengok, kamu ikut sampel yang ni pun boleh. Okey, yang ketiganya saya nak kamu buat satu struktur pemecahan kerja. Work Breakdown Structure, WBS, bagi projek kamu tu. Itu kamu draft dulu, saya nak kamu draft. Dan yang keempatnya, saya nak kamu bina carta Gantt projek kamu. Kamu buat anggaran, Gantt chart ni. Buat anggaran Buat anggaran Gantt chart bukan dengan masa. Maknanya contohnya kamu projek tamat kamu bermula pada semester ni dan akan berakhir pada semester depan. So mula daripada Januari kamu dah mula rancang tajuk kamu, projek kamu, seterusnya sehinggalah projek tu kamu bentangkan. Jadi kamu boleh rujuk. Jadi ada 4 perkara 4 perkara yang saya nak kamu sediakan mengikut kumpulan kamu, dan kita akan jumpa, kita akan bincangkan. Yang pertama sekali BQ, Bill of Quantity. Kemudian kamu punya pemecahan saya nak kamu sediakan pemecahan kos. Pemecahan kos dari segi dah ada BQ, buat pemecahan kos. Kemudian kamu binakan kamu punya carta Gantt bersama dengan work breakdown structure kamu. Jadi 4 perkara lah secara berkumpulan. Kamu boleh bincang bersama lah. Tapi saya tak nak kamu hantar dalam masa minggu ni. Saya akan tentukan nanti masa bila kamu hantar. Tapi the idea is there. Kamu kena sediakan benda tu. Jadi saya rasa itu saja kuliah kita minggu ni. Kita akan sambung pada kuliah seterusnya berkaitan dengan kawalan bajet tadi. Kawalan bajet, bagaimana kita nak buat kawalan bajet. Jadi saya selesai. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Segala soalan kamu boleh terus online dengan saya selepas daripada kamu melihat link atau kuliah ni. Dan pastikan kamu tanda kehadiran kamu. Kehadiran kamu sebab permulaan minggu ni kita akan terus daftarkan hasil kuliah ni dalam sistem pembelajaran pengajaran di rumah yang sistem barulah yang disediakan oleh DPN. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.